Yang ada tu kita tak hargai, tak syukuri. Yang tak ada tu lah kita duk risau-risau. Itulah silapnya kita. Maka jangan risau-risau lagi. Tengok Abu Darda ketika diberikan amalan doa ini oleh Nabi SAW dengan penuh yakin. Hei Abu Darda, rumahmu terbakar, orang duk khabar rumahmu terbakar. Takkan tak ada risau langsung. Orang duk kata, Abu Darda, pasal apa kau tak risau langsung ni? Kau nampak tenang, relax saja. Orang khabar dah kawasan rumahmu tu terbakar. Muslimat dirahmati Allah, dia kata takkannya. Sebab apa sangat yakin? Nabi SAW suruh amalkan doa ini. Dan tengoklah macam mana amalan Abu Darda. Sebut rumah terbakar, Ustazah teringat arwah abang sulung Ustazah yang kembali ke rahmatullah. Satu ketika rumah mereka satu deret tu macam rumah panjang, rumah papan lah masa tu kan. Muslimat dirahmati Allah, rumah dia tu mengaji anak-anak jiran. Ketika rumah terbakar, di situ hangus habis, subhanallah. Meremang bulu roma nak cakap. Rumah dia tak terbakar. Quran budak yang mengaji, elok muslimat tak terbakar. Orang duk kata, Masya Allah, kenapa? Dan dia relax, turun daripada motor nak tengok rumah dia terbakar ke tidak. Selamat daripada banyak-banyak rumah yang terbakar. Kita tengok pula amalannya macam mana. So, jangan kita cari amalan mana. Nanti sampai buku amalan harian ni dekat atas ribaan kita pun, kita campak tepi saja tak amal. So, barakah Ustazah mengkempen untuk sama-sama amal. Apa yang dilalui oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dapat amalan-amalan dari Nabi SAW terus amal. Kita bukan Nabi, jauh lah Ustazah Zai, bukan. Tapi kita copy paste. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama yang ada yang memindahkan ilmu datang daripada Nabi SAW terus amal. Tak banyak soal, tak banyak alasan, hanya istiqamah dengan keyakinan. Minta maaf ya, kita ni macam-macam belajar, kadang hok ni. Macam orang tamak tapi sebenarnya terlepas dari genggaman. Tak ada satu pun yang lekat. So, dalam buku amalan harian ni very simple. Amalan yang Ustazah buat daripada zaman sekolah rendah, itulah Ustazah sudah minta amalkan. Dan itu jugalah yang Ustazah amalkan sampai ke hari ini. Datang seorang, Ustazah, ada Ustaz tu Syekh ni datang mengajar ni. Ustazah senyum, silakan amal andai anda mampu. Saya mampu amal yang saya punya amalan. Simple, dah lekat dalam kepala, sebati dalam jiwa, insya-Allah. Jangan kita hot ni, sekerat-sekerat. Ustazah, saya kan bila beramal, hot ni saya baca, toeng, tercantum kat doa lain. Toeng, pergi dekat lain, terbang sana. Hebatlah kak punya otak ni boleh terbang sana sini. Muslimat, tak salah kita mempelbagaikan, tapi tepuk dada, tanya iman, ikut kemampuan kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bertawakal, Engkaulah Tuhan Arasy yang Maha Agung. Apa sahaja yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa sahaja yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan terjadi. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Kami sedar bahawa Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu, dan sesungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada kejahatan diri kami dan kejahatan sekalian yang melata, yang segala roh mereka dalam genggamanmu. Sesungguhnya Tuhan kami di atas jalan yang lurus, yakni adil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dan apa yang Ustazah fikirkan muslimat, ternyata semua kita ni nak berakhir di dalam syurga Allah. Nak berakhir kehidupan kita ni di dalam syurga Allah. Allah, kalau Ramadan dulu muslimat, dalam setiap jemputan tazkirah Ramadan,
pasti ada beberapa masjid yang jemput ustazah dengan tajuk demikian. Dan dalam grup para asatizah kami, muslimat dirahmati Allah, tak pernah mimpi dalam seorang yang antara yang paling muda dalam grup itu, Ramadan tahun ni sudah tidak ada. Sebab tu pengacara yang tengok rancangan TV Al-Hijrah pagi tadi, Amy Sofia, dalam keadaan sangat sebab menahan air mata daripada tumpah. Muslimat dirahmati Allah, ternyata Ramadan kali ini sahabat kita tu dah tak ada. Ni nak sedih cerita ni. Kerana apa? Setiap kita ni dalam setiap Ramadan pasti datang roh terkenang kita kepada orang-orang yang telah tiada. Orang yang telah tiada. Tergambar-gambar, muslimat dirahmati Allah, dia berRamadan dengan kita. Dan kita nak tiru kebaikan-kebaikan mereka seperti yang ada di dalam buku Bidadari di Pintu Firdausi. Saya kata kena layan mesej-mesej orang ni. Walaupun mereka berskirt pendek, walaupun mereka tak nampak pun mengamalkan agama, tapi semua cita-cita nak masuk syurga. Jadi ustazah muncul idea untuk membukukan angan-angan ke Firdausi. Kalau kita baca tajuk buku tu, muslimat dirahmati Allah, macam boleh ke kita bubuh tajuk angan-angan ke Pintu Firdausi? Tapi sebab ustazah buat sendiri semua sampailah kepada terbit, tidak terikat dengan mana-mana, muslimat dirahmati Allah, luahan di dalam itu hanya sekadar banyak di kalangan kita ni, muslimat dirahmati Allah, memang berangan-angan saja. Nak masuk syurga tu tinggal angan-angan. Kesian. Hari ni kita semangat, besok kita jadi down balik. Hari ni kita rasa kalau mati sekarang pun aku dah husnul khatimah dah. Tengok perbahasan tadi, Masya Allah. Kita ni sebenarnya mati tu sekejap je. Bila mati, muslimat dirahmati Allah, saat orang terkejut dengan mati si Pulan tu, kita terkejut dengar kematian, apatah lagi kematian yang mengejut. Memang terkejut. Sihat-sihat semalam mati dah. Sebenarnya yang lebih terkejut, hatta atana al-yaqin, apabila datang kematian itu baru kita benar-benar yakin memang akan mati rupanya aku ni. Saat itu yang kita pandang bukan lagi dinding rumah kita, bukan lagi madrasah kita, bukan lagi tempat tinggal kita. Kat mana tempat tinggal kita, muslimat dirahmati Allah? Itulah barzakh. Ditidurkan kalau amal soleh kita cukup. Tetapi himpitan kubur tetap dilalui. Yang mana tulang rusuk kanan bercantum remuk dengan tulang kiri. Ini himpitan yang sangat dahsyat di alam kubur. Habis himpitan kubur, selama mana belum dibangkitkan di mahsyar Allah, tergantung pada amal soleh. Ada tak kita ini manusia yang menerima azab kubur? Na'udzubillah. Ada orang yang diselamatkan daripada azab kubur. Ternyata bila 7 langkah, kata hadis, orang yang hidup, kesayangan kita menangis-nangis hantar kita ke perkuburan. 7 langkah mereka tinggalkan kita, datang malaikat Munkar dan Nakir memulakan tugasnya. Saat itu kita dua dihidupkan balik. Dihidupkan balik. So mati itu sekejap. Allah keluarkan roh daripada jasad. Saat kita mati itu, muslimat, menangis orang kesayangan kita sekeliling. Moga nangis sungguh lah. Kalau mereka tak nangis, oh lega, mampus dah orang ni. Itu bahaya tu. Itu bukan husnul khatimah. Tapi muslimat dirahmati Allah, kita nak kematian yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita rasa inilah kematian husnul khatimah. Macam mana husnul khatimah? Yang bila kita mati ditangisi oleh orang-orang sekeliling kita. Kita tak nak kematian yang demikian, muslimat dirahmati Allah. Kematian yang tak ada seorang pun sedih atas kematian kita. Biar yang di bumi meratapi, yang di langit ternanti-nanti akan roh itu. Subhanallah, masuk sahaja ke alam kubur, muslimat dirahmati Allah, datang bertugas malaikat Munkar dan Nakir. Tak ada siapa yang boleh tolong saat itu. Keseorangan, kegelapan. Quran yang kita baca saat ini, Ustazah selalu kempen Quran, Quran, Quran. Kenapa Quran lagi-lagi Ramadan? Jangan pernah jemu. Alasan apa pun, mak-mak dirahmati Allah, jangan pernah jemu dengan Quran. Biar saat ini kita merangkak-rangkak dengan Quran. Baca Quran, jangan pernah tinggal. Walaupun kita tak faham, walaupun belum tadabbur, Quran
Setiap kali membaca, kita sedar diri kita jahil. Kita tak faham apa yang kita baca. Hidupkan di hati kita ni, ya Allah, aku ni jahil. Aku tak faham ya Allah, tapi aku tahu aku sedang bersama kalam-Mu. Ya Allah, andai ada pahala, Kau hapuskan dosa-dosaku. Sampaikan pahala. Bercakap sepanjang lisan kita membaca Al-Quran, hati bercakap. Pengharapan, sebab alim ulama mengajarkan kita, Quran inilah muslimat dirahmati Allah yang akan menjadi teman kita di alam barzakh. Saat kita sorang-sorang, suami kita dulu masa duk pimpin tangan kita, kita hidup sehidup semati yang, bang, kalau sayang mati dulu, tak apa abang ikut sekali masuk dalam kubur. Bohong, takkan mereka ikutnya muslimat. Kalau mereka ikut pun kena tarik ramai-ramai dengan ahli keluarga lain. Biarlah dia duduk sorang-sorang, dia dah mati, mu hidup lagi, mai keluar. Muslimat dirahmati Allah. Jadi kita nak tengok Quran. Tolong jangan tinggal Quran dalam sehari. Atas alasan apa pun, mu dalam musafir, mu duduk dekat mana, tertinggal Quran. Kita hidup di zaman canggih, handphone boleh dijadikan Quran. Dalam masjid ada rak-rak Quran. Bacalah Quran-Quran wakaf itu, ketepikan handphone sekejap. Baca Quran mushaf. Kerana apa Ustazah suruh ketepikan Quran? Jangan baca Quran yang di handphone bila kita di rumah, bila kita di masjid. Sebab Quran ada banyak mushaf. Berwuduk sekejap, baca Quran. Kerana apa? Kita baca, orang yang mewakafkan Quran di rak-rak Al-Quran tu pun tumpang dapat pahala sekali. Hidup ni kena sentiasa nak kongsi pahala dengan orang. Nak kongsi pahala dengan orang.